Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Ibn Zamri daripada kelas 2 DSI 2A, insyaAllah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu faman mudilla lahu wa may yudlil hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Shadaqallahul azim. Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kawin mereka. Mas kawin mereka sebagai pemberian yang wajib. Itu dia. Okey. InsyaAllah tajuk saya pada hari ini ialah mahar menurut Islam dan masyarakat Melayu. Okey. Teruskan. Okey. Kita tengok sini. Definisi mahar. Okey. Definisi mahar. Nama lain bagi mahar ialah syidak, nihlah dan faridah. Itu nama lain dia. Mahar ni namanya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu adalah mas kahwin. Begitu juga dengan sidak, nihlah dan faridah ni. Sama. Maksudnya adalah mas kahwin juga. Seterusnya, maksud mahar ialah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri disebabkan berlakunya akad nikah. Okey. Maksud mahar ialah harta yang wajib diberikan oleh suami. Benda ni wajib. Wajib diberikan kepada isteri disebabkan berlakunya akad nikah. Jadi macam yang kita salam tu kan. Aku nikahkan kau, simpulan binti simpulan dengan mas kahwinnya. Berapa anggaran harga yang disebut tu, itulah yang wajib kita bayar. Tu dia. Okey, seterusnya. Sebab dinamakan mahar ialah sebagai lambang kebenaran keinginannya untuk berkahwin. Itu yang dinamakan mahar. Sebab dinamakan mahar. Itu dia. Sebab dinamakan mahar ialah sebagai lambang kebenaran. Mahar ni sebenarnya lambang dia kebenaran untuk keinginan untuk berkahwin. Okey. Seterusnya. Okey, dalil hadis dan ijma' ulama tentang mahar. Dalil yang pertama. Kan, seperti mana yang saya baca yang pertama tadi, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Surah An-Nisa ayat 4. Dan seterusnya, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Kat situ ada maksud dia. Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati bercampuran dengannya setelah dia menjadi isteri kamu, maka berikanlah mas kahwin mereka dengan sempurna sebagai satu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah SWT. Surah An-Nisa juga ayat 24. Dan seterusnya. Dalil lagi. Okey. Yang ketiga. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Okey, maksud dia itu nombor 3. Tidaklah kamu bersalah dan tidak kamu menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh, bercampur dengan mereka, atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Kat sini dia nak bagi tahu pihak lelaki ni takkan bersalah, takkan kena bayar. Tak. Kalau dia menceraikan isterinya sebelum dia bersetubuh dengan isterinya, dia bercampur lah. Macam tu. Okey. Seterusnya. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Okey, kita baca ya. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, seorang perempuan datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan bahawa dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah dan Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aku tidak berhajat kepada perempuan. Seseorang lelaki pun berkata, kawinkanlah aku dengannya. Baginda menjawab, berikan kepadanya sehelai pakaian. Dia berkata, aku tidak memilikinya. Baginda bersabda, berikanlah kepadanya walaupun sebentuk cincin besi. Dia memberitahu bahawa aku juga tidak memiliki sebentuk cincin besi. Baginda bertanya, apakah ayat atau surah Al-Quran yang ada bersama kamu? Dia menjawab, sekian dan sekian. Baginda bersabda, maka aku kahwinkan engkau dengan perempuan ini dengan mas kahwin Al-Quran yang ada bersama kamu. Nampak tak? Mas kahwin ni sebenarnya bukan macam masyarakat Melayu kita tengok kan, mas kahwin je duit, mas kahwin je duit, mas kahwin je duit. Sebenarnya banyak lagi cara kita boleh menjadikan mas kahwin. Contohnya macam sabda Rasulullah tadi tu, boleh bagi cincin besi, boleh bagi pakaian, ataupun dengan contoh kita orang menghafal Al-Quran, kita boleh menjadikan dia sebagai mas kahwin juga. Okey. Seterusnya hadis yang kedua dari Abdullah bin Amir bin Rabiah dari bapanya bahawa seorang perempuan Bani Fazarah telah kahwin dengan mas kahwin 2 terompah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, adakah engkau suka menukar diri engkau dan harta engkau dengan 2 terompah? Ia menjawab, aku rela. Maka perkahwinan itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Okey, seterusnya kita tengok. Okey. Dari segi ijma' ulama' pula. Semua ulama' bersepakat bahawa mas kahwin ini adalah wajib dan tidak ada seorang pun yang mengingkari pendapat ini. Nampak tak kat situ? Semua ulama' kata mas kahwin ni wajib diberikan kepada perempuan. Dan tak ada yang mengingkarinya. Kira benda ni wajiblah kita bagi kepada perempuan. Jadi sebelum nak berkahwin itu ataupun bernikah, maka perlulah ada duit. Bukan kita nak kahwin saja-saja. Bukan kita nak kahwin saja-saja, asal kahwin dia jalan, tak. Dia nak bagi tahu kat sini, kalau kita nak kahwin ni kena ada duit. Nak kahwin kena ada duit, macam tu. Okey. Slide seterusnya. Hikmah disyariatkan mahar. Yang pertama, untuk menyatakan kebenaran keinginan suami untuk hidup sebagai suami isteri secara mulia dan terhormat. Jadi bila ada mas kahwin ni, jadi dia berkahwin ni secara terhormat lah, secara yang dibenarkan kan. Taklah kita main langgar je kan. Main langgar, sekahwin je langgar. Tak ada apa-apa yang kita nak bagi kat perempuan. Kahwin je terus. Tak, mana boleh kopi tu. Seterusnya, membolehkan perempuan menyediakan keperluannya, seperti pakaian dan pelbagai keperluan lain untuk memasuki kehidupan baru. Jadi bila ada mas kahwin ni, perempuan ni dia tak adalah. Kebanyakan perempuan ni selalunya dia tak bekerja. Jaranglah kita tengok perempuan bekerja. Kan, macam perempuan dulu diorang kahwin dia, diorang jadi suri rumah kan, tukang masak apa semua. Jadi mana dia nak dapat duit? Tak nak beli barang dapur apa semua tak. Jadi inilah, dengan mas kahwin ni lah. Dengan mas kahwin ni dia bolehlah pusing balik duit tu kan. Okey, seterusnya. Hikmah ini tidak dapat dicapai jika perempuan keluar bekerja untuk mengumpulkan wang, kemudian diserahkan kepada bakal suaminya sebagai mas kahwin. Tak boleh kat situ. Maksudnya dekat sini dia nak bagi tahu, tak bolehlah perempuan tu bekerja, lepas tu dia dapat duit,
Kan, mentang laki ni tu tak bekerja, dia dapat duit, dia bagi kat laki tu. Lepas tu, supaya laki tu bagi kat dia balik sebagai mas kahwin. Untuk, macam mana orang kata, cukupkan syarat dia. Mana belum rupa itu. Laki ni kena bekerja keras untuk dapatkan duit. Kan? Itulah. Kita nak kahwin ni bukan sekadar kahwin je. Kita banyaklah kita kena fikir untuk bila nak mulakan hidup baru kan. Mana ada perempuan yang nak hidup dalam keadaan susah. Jaranglah nak jumpa sekarang. Kalau ada pun alhamdulillah lah. Tapi mesti diorang nak hidup senang. Jadi kalau kita nak kahwin ni, kita kenalah fikir masa hadapan, masa yang akan datang. Kita kena kumpul duit kan. Sebab itulah dalam Islam adanya mahar. Jadi perempuan tu boleh tahu yang lelaki ni, aku nak kahwin dengan aku, kau mahar kau lepas, insyaAllah yang hari-hari seterusnya pun akan lepas. InsyaAllah. Okey, seterusnya saya passing kepada kawan saya untuk meneruskan menyebut mas kahwin ketika akad. InsyaAllah. Ustaz Amirul Hafiz. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Nama saya Amirul bin Abdul Ghani dari kelas DSI 2B. Di sini saya ingin membentangkan tentang menyebut mas kahwin ketika akad. Okey. Menyebut mas kahwin ketika akad ni kan, dia adalah salah satu sunnah. Sebab Nabi Muhammad SAW ni kan, dia tak pernah lupa menyebut mas kahwin ni kan. Menyebut mas kahwin semasa akad. Okay. Menyebut mas kahwin ketika akad ni juga dia dapat mengelakkan perselisihan antara suami dan isteri. Dalam satu hubungan lah, suami dan isteri. Okay. Lepas tu kalau korang nak tahu kan, perbuatan Nabi Muhammad SAW ni kan, dia tidak difahami sebagai wajib. Sebab ijma' ulama' dia pernah menyebut mas kahwin ketika akad ni adalah diharuskan je. Walau bagaimanapun hukum adalah makruh lah. Sebab perbuatan tu menyalahi perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperjelaskan mahar ketika akad ni kan, dia bukan satu kewajipan, tapi digalakkan lah sebab mengelakkan pertikaian pada masa akan datang. Justru menyebut mahar dalam akad ni dia sebenarnya untuk memuliakan isteri ataupun untuk melambangkan yang kita ni dah kahwin. Okey, seterusnya saya masuk kepada syarat mahar. Mahar ni terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, hendaklah mahar itu terdiri daripada sesuatu yang suci dan bukan sesuatu yang haram. Okey, yang kedua, hendaklah mahar itu dalam milik atau kuasa suami. Yang ketiga, hendaklah mahar itu bersih daripada sebarang penipuan. Okey. Kita berbalik kepada yang pertama. Yang pertama, hendaklah mahar itu terdiri daripada sesuatu yang suci. Okey. Contohnya kat sini, hendaklah mahar itu terdiri daripada sesuatu yang suci dan bukan sesuatu yang haram ni, kiranya mas kahwin tu kita tak boleh bagi benda yang haram. Contohnya kita jadikan arak, bangkai ataupun binatang-binatang yang haram sebagai mas kahwin. Tu tak dikira mas kahwin. Tu kira haram lah. Sebab dia binatang yang haram kan. Okey. Yang kedua, hendaklah mahar itu dalam milik atau kuasa suami. Contohnya hendaklah milik kuasa suami. Contohnya barang curian kiranya bukan mas kahwin lah, sebab dia bukan hak milik suami tu. Barang curian,
pinjam sebab dia bukan milik daripada suami tu. Kiranya dia tak boleh dijadikan mahar. Dia tak boleh dijadikan mas kahwin. Okey. Yang ketiga, hendaklah mahar itu bersih daripada sebarang penipuan. Seperti mana kiranya contoh dalam akad tu, kita dah cakap mahar kita nak bagi RM1,000. Lepas tu tiba tak cukup RM1,000. Tu tak boleh lah. Kira tak boleh lah. Sebab dalam syarat mahar dah cakap kalau kita letak RM1,000 kena ada. Sebab dia tak boleh sebarang penipuan lah. Okay. Mahar ni juga mahar juga tak sah apabila dijadikan sesuatu yang belum sempurna miliknya. Kiranya macam saya cakap tadi, kalau belum milik dia, kira kita tak boleh jadikan benda itu mahar. Lepas tu contoh mahar ni juga tak boleh benda yang kita tak mampu nak bagi kat dia. Contohnya macam burung terbang, binatang liar tak boleh lah. Itu lah syarat-syarat mahar. Okay, seterusnya saya akan pergi ke tajuk lain, iaitu kadar mahar. Kadar mahar, okay. Sebenarnya dalam mahar ni ataupun mas kahwin ni kan, dia tak ada had minimum, maksimum, tak ada. Benda yang boleh dijadikan harta atau benda yang dinamakan harta tu kan, yang boleh dijadikan harta kan, dia boleh dijadikan mas kahwin. Tak kisahlah mas kahwin tu sikit ke, banyak ke, ataupun tunai ke, cash lah kan, kira cash lah, RM1 kan, tunai ke, ataupun hutang, ataupun benda yang berfaedah macam sejadah ke kan, dia boleh dijadikan mas kahwin. Macam saya cakap tadi kan, lelaki ni dia wajib memberikan mas kahwin kepada sang isteri. Okey. Macam dekat sini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Bukhari, yang bermaksud carilah untuk dijadikan mas kahwin walau sebentuk cincin yang diperbuat daripada besi. Okey. Tu saya ingin menerangkan tentang kadar mas kahwin kan. Okey. Ni saya ingin menerangkan pula tentang kadar mas kahwin di Malaysia. Okey. Di Malaysia ni kita ada 14 negeri. Setiap 14 negeri ni dia ada mas kahwin ni, ada ketetapannya kan. Macam okey, 14 negeri ni kan. Tapi ada 4 negeri yang special. 4 negeri yang special. Sebab yang 4 negeri ni dia tiada ketetapan. Kira ketetapannya bergantung kepada wali ni lah. 4 negeri ialah Perlis, Kedah, Terengganu dengan Kelantan. 4 negeri ni dia tak ada ketetapan mas kahwin. Okey. Negeri-negeri lain ada lah. Contoh macam Pulau Pinang kan. Pulau Pinang RM24. Kalau Perak RM101. Kalau Melaka RM100. Dia ada ketetapan-ketetapannya. Tapi mas kahwin ni ketetapannya dia dah tetapkan kan. Kira apa ni, setiap negara dia tetapkan mengikut kemampuan lelaki lah. Tapi pihak perempuan tak kisah kalau dia nak tambah ke apa kan. Okey. Dalam mas kahwin ni juga dia ada yang mas kahwin yang ada setengah orang yang berhutang. Kira mana sang suami yang mas kahwinnya berhutang tapi dia telah bersetubuh bersama sang isterinya, maka wajib bayar sepenuhnya mas kahwin tu. Kalau sang suami dia belum bersetubuh, maka tapi dia berhutang mahar dia, maka mas kahwinnya wajib membayar separuh. Ataupun sang suami ni dia dah bayar mas kahwin separuh. Dia dah bayar mas kahwin kan, tetapi dia belum bersetubuh,
dan bercerai. Wajib ke atas sang isteri tu memulangkan separuh daripada mas kahwin itu kepada sang suami. Hukum syarak menggalakkan mas kahwin kan tidaklah terlalu tinggi tahapnya. Sebab tak nak bagi pihak sang suami ni sukar untuk membayarnya. Sebab sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud yang bermaksud sebaik-baik mas kahwin yang lebih rendah, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad juga yang bermaksud sesungguhnya yang besar berkat nikah ialah sederhana belanjanya. Maka para perempuan dengarkanlah sabda ni sebab kalau boleh mas kahwin ni ikut kemampuan sang suami okey. Seterusnya saya akan jelaskan tajuk seterusnya, iaitu jenis mahar. Okey. Di sini jenis mahar terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama mahar misil dan yang kedua mahar musammah. Okey. Mahar misil ni, kalau nak tahu mahar misil ni, dia mahar yang ditentukan kadarnya mengikut mahar, kiranya dia ditentukan kadarnya oleh pihak perempuan, oleh pihak keluarga perempuan itu mahar misil. Okey. Mahar musammah pula dia mahar yang ditentukan oleh atau dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Itu mahar musammah. Itu adalah jenis-jenis mahar. Okey. Sampai di sini saja pembentangan saya. Selepas ini akan ada tentang kadar mahar misil semua. Saya akan beri kepada kawan saya. Okey. Yang buruk datang daripada saya, yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf atas kesilapan ataupun ketidakfahaman, kerana saya telah cuba sebaik-baiknya Okey. Terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aku Akif bin Abdul Basit. Saya daripada kelas DSI 2A. Dan saya akan sambung tentang jenis-jenis mahar. Saya akan terangkanlah sedikit tentang mahar ni, apa yang saya telah belajar, saya yang tahu. Okey, yang pertama iaitu mahar misil, iaitu mahar yang sepadan. Mahar kadar mahar misil, mahar yang tidak disebut jumlah dan jenisnya dalam suatu akad nikah. Sekiranya berlaku keadaan ini, mahar tersebut hendaklah dikiaskan, iaitu disamakan dengan mahar perempuan yang setaraf dengannya di kalangan keluarganya sendiri, seperti adik-beradik perempuan, seibu sebapa, atau sebapa atau seibu saudaranya. Sekiranya tiada, maka dikiaskan pula dengan mahar perempuan-perempuan lain yang setaraf dengannya. Dari segi kedudukan masyarakat, dan sekiranya tiada juga, terpulang kepada suami berdasarkan kepada adat dan tradisi setempat. Selain daripada itu, terdapat perkara-perkara lain diambil kira dalam menentukan mahar misil, iaitu daripada sudut rupa paras, kekayaan, keadaan setempat, keagamaan, ketakwaan, keilmuan, kecerdasan fikiran, keluhuran budi serta status perempuan tersebut, sama ada gadis ataupun janda, dan perkara-perkara yang boleh dijadikan penilaian. Ini kerana kadar mahar berbeza dengan bezanya sifat-sifat di atas. Okey, nak bayar mahar ni, apa yang saya faham, dia punya harga dia mengikut rupa paras ni seorang tu bagi tahu daripada kekayaan,
macam mana setempat daripada segi agama, ketakwaan. Itu lah dalil yang menceritakan tentang mahar misil. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha ditanya tentang seorang lelaki yang mengahwini seorang perempuan tetapi tidak membayar mas kahwin kepada isterinya dan tidak menyetubuhinya sehingga mati. Beliau menjawab, perempuan itu mendapat mahar misil saudara-saudara perempuannya, tidak kurang dan tidak lebih. Dia juga mesti beriddah dan berhak mendapat harta pusaka. Ma'qil bin Sinan Asy-Syaja'i radhiyallahu anha bangun dan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan kepada Barwa bin Washiq, seorang perempuan daripada kalangan kami, sama sebagaimana yang telah engkau putuskan. Abdullah bin Mas'ud gembira dengan kata-kata Ma'qil bin Sinan radhiyallahu anha itu. Sebab wajibnya mahar misil kerana sebab-sebab berikut. Yang pertama, fasad, iaitu rosaknya akad nikah. Seperti salah satu contoh daripada syarat sah akad nikah tidak dipenuhi. Contohnya, perempuan berkahwin tanpa saksi ataupun tanpa wali. Kemudian berlaku persetubuhan selepas akad yang rosak itu. Ketika itu, mahar misil wajib diberikan kepada perempuan itu disebabkan rosaknya akad dan mas kahwin yang disebut dalam akad. Di samping itu, kedua-dua pasangan wajib dipisahkan. Kadar mahar misil dikira dan dinilai dengan nilaian semasa berlakunya persetubuhan, bukan berlakunya akad. Ini kerana akad yang rosak tidak diambil kira. Okey, sebab yang kedua, mas kahwin dibatalkan kerana ia disebabkan berlakunya perselisihan di antara suami dan isteri dalam sebutannya atau kadarnya, iaitu jika berlaku perselisihan dalam sebutan mas kahwin, seperti isteri berkata, dalam akad kamu menyebut mas kahwin untuk aku, tetapi suami pula menjawab, aku tidak menyebut mas kahwin dalam akad, maka isteri hendaklah bersumpah untuk membuktikan dakwaannya dan suami juga diminta untuk bersumpah. Kemudian mas kahwin tersebut dibatalkan dan wajib dikenakan mahar misil. Begitu juga apabila mereka berselisih mengenai kadar mas kahwin, seperti isteri berkata 2,000, suami pula berkata 1,000. Kedua-duanya hendaklah diminta bersumpah. Kemudian mas kahwin tersebut dibatalkan dan wajib dikenakan mahar misil. Yang ketiga, mas kahwin disebut dengan sebutan yang merosakkan. Okey, yang sebab wajibnya bayar mahar misil ada 3. Tapi yang ketiga ni dipecahkan pada 6 pula. Yang pertama, mas kahwin yang disebut bukanlah harta yang diiktiraf oleh syarak seperti arak, babi, peralatan melalaikan dan lain-lain yang dianggap sebagai bukan harta oleh syarak. Ini kerana mas kahwin yang diwajibkan oleh syarak mestilah berbentuk harta atau yang boleh ditukarkan dengan harta. Perkara-perkara yang disebutkan di atas bukanlah harta dari segi syarak. Okey, zaman sekarang ni kira senang ceritanya, orang nak kahwin ni dia akan bagi duit lah, mengikut syarat-syarat kadar yang tertentu. Ada je orang bagi harta tapi taklah ramai sangat. Okey, yang kedua, harta yang disebutkan sebagai mas kahwin bukanlah harta miliknya, seperti dia memberikan sejadah yang dirampas sebagai mas kahwin. Harta rampasan ni tak boleh dibuat mas kahwin. Dia kena harta miliknya, harta sendirilah. Dan yang ketiga, lelaki mengahwini 2 orang, yang 2 orang perempuan atau lebih dengan 1 mas kahwin sahaja. Akad nikah itu sah, tetapi mas kahwinnya rosak dan wajib membayar mahar misil kepada semua perempuan tadi. Ini disebabkan dalam akad tersebut, maka kahwin tidak diketahui oleh sesiapa kerana tidak dikhususkan secara spesifik. Dan yang keempat, seorang wali mengahwinkan seorang kanak-kanak lelaki dengan mas kahwin yang melebihi kadar mahar misil menggunakan harta kanak-kanak tersebut. Ataupun wali mengahwinkan kanak-kanak perempuan atau anak dara yang telah besar kebenarannya dengan kadar mas kahwin yang kurang daripada mahar misil. Mas kahwin itu rosak dan diwajibkan mahar misil kerana wali diperintahkan melakukan perkara yang mendatangkan kebaikan kepada mereka berdua, sedangkan tindakan tersebut tidak mendatangkan kebaikan kepada mereka.
Yang kelima, seorang perempuan cerdik dan berakal, janda atau dara berkata kepada walinya, "Kawinkan aku tanpa mas kahwin." Wali mengahwinkannya tanpa mas kahwin atau wali mengahwinkannya tanpa menyebutkan mas kahwin. Dan yang keenam, yang kelima ni ada tambahan sikit. Dalam masalah ni, perempuan tu wajib diberikan mahar misil. Walau bagaimanapun mas kahwin itu tidak diwajibkan kerana akad nikah, tetapi disebabkan persetubuhan. Ini kerana kerelaan perempuan tersebut tidak cukup untuk mengharuskan dia disetubuhi kerana di dalamnya terkandung hak Allah. Dalam masalah ini, kadar mahar misil dinilai dengan nilaian semasa akad, bukannya nilaian semasa persetubuhan. Isteri boleh meminta suaminya membayar mas kahwin sebelum dia disetubuhi. Isteri boleh menolak persetubuhannya dengan persetubuhan dengan suaminya sehingga dia membayar mahar misilnya. Yang last sekali, iaitu dalam akad disyaratkan sebahagian daripada mas kahwin diserahkan kepada orang lain seperti bapa atau adik-beradiknya. Akad nikah adalah sah tetapi mas kahwinnya rosak, dan suami wajib memberi mahar misil kepada isterinya. Cara pemberian mahar. Syariat Islam sangat mengambil kira keadaan dan situasi semasa masyarakat. Begitu juga dengan pensyariatan mahar. Islam memberi kemudahan dan keringanan kepada lelaki yang tidak mampu untuk memberikan mahar secara tunai sama ada keseluruhan atau sebahagiannya. Untuk memberikan secara hutang atau bertangguh ke satu masa yang ditetapkan di atas persetujuan dan keredaan bersama. Namun Islam menggalakkan mahar secara tunai, diberikan secara tunai bagi mereka yang mampu. Cara pemberian mahar ni ada 3. Yang pertama, secara muajjal, iaitu tunai. Mahar muajjal ialah mahar tunai yang disegerakan pemberiannya. Sekiranya suami gagal memberikannya secara tunai seperti mana yang telah dipersetujui sebelumnya, berhak untuk menahan dirinya daripada menunaikan hak dan tanggungjawab terhadap suaminya. Oleh itu, suami tidak berhak memaksa isteri untuk melaksanakan hak dan tanggungjawabnya selagi mana isteri belum mendapat hak maharnya. Yang kedua, bertangguh, iaitu muajjal. Mahar muajjal ialah mahar. Yang kedua bertangguh lah, tapi bahasa Arab je muajjal juga, yang diberikan secara hutang atau ditangguhkan pemberiannya kepada isteri. Pemberian mahar secara bertangguh adalah salah satu bentuk kelonggaran untuk mempermudahkan urusan perkahwinan bagi golongan yang tidak mampu untuk memberikan secara tunai. Sekiranya isteri bersetuju untuk menerima keseluruhan mahar secara tertangguh, maka isteri tidak berhak untuk menuntut mahar tersebut sebelum waktu yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama. Namun sekiranya terjadi penceraian atau kematian sebelum tempoh yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama, para fuqaha berpendapat mahar tersebut harus ditunaikan segera. Adapun sekiranya waktu pemberian mahar tidak ditetapkan dengan jelas, maka ia akan mengikut uruf masyarakat di kawasan tersebut bersesuaian dengan kaedah fiqh. Al-ma'rif urfan masyrut syartan. Ini bermaksud sekiranya amalan, kebiasaan dan uruf masyarakat setempat memberikan mahar tersebut kepada isterinya. Yang ketiga, separuh tunai dan separuh tertangguh. Pemberian mahar juga boleh disegerakan sebahagiannya dan ditangguhkan lagi sebahagiannya dalam konteks ini. Sekiranya suami sudah menjelaskan separuh mahar yang tunai tersebut dan isteri meredainya, maka isteri haruslah menunaikan tanggungjawab dan melaksanakan hak suami kerana persetujuannya menerima mahar secara bertangguh tersebut menunjukkan keredaan menggugurkan sebahagian haknya. Oleh itu, sekiranya isteri menafikan hak suami dan mengabaikan tanggungjawabnya sebagai isteri, maka dia akan dikira nusyuz. Dia jatuh nusyuz lah. Nusyuz ni dah masuk bab perceraian, itu talak. Lebih kurang macam tu lah. Adapun sekiranya suami berjanji untuk memberikan keseluruhan mahar secara tunai, akan tetapi dia hanya menjelaskan sebahagian daripada kata tersebut, maka isteri mempunyai hak untuk menahan dirinya daripada melaksanakan tanggungjawabnya sebagai isteri.
Keharusan menangguhkan mahar menunjukkan bahawa Islam mengiktiraf mahar sebagai satu pemberian yang bernilai tinggi yang kebiasaannya di luar kemampuan lelaki. Pemberian mahar secara bertangguh bukan sahaja dilihat untuk memudahkan urusan lelaki, bahkan memberikan perlindungan secara tidak langsung kepada wanita. Dengan baki mahar yang masih tertangguh, ia bukan sahaja berperanan sebagai jaminan rumah tangga, sebagai jaminan wanita ketika berlakunya musibah seperti penceraian atau kematian suami, tetapi juga dianggap sebagai pelindung kepada ikatan rumah tangga, di mana suami tidak akan sewenang-wenangnya memperlakukan isterinya atau menceraikannya dengan mudah. Ini kerana apabila penceraian berlaku, maka bekas suami terpaksa menjelaskan dan menyerahkan keseluruhan mahar kepada bekas isterinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazmi bin Muhammad Nasruddin dari kelas DSI 2A. Terima kasih kepada sahabat saya, Aku Akif bin Abdul Basit. Okey. Tajuk saya ialah mut'ah. Mut'ah berasal daripada kalimah al-mata', iaitu maksudnya perkara yang menyukakan hati dan boleh dimanfaatkan. Maksud mut'ah di sini ialah harta yang suami wajib serahkan kepada isteri yang telah berpisah dengannya, sama ada dengan sebab talak iaitu cerai ataupun perpisahan. Okey. Nak jelasnya, adapun secara istilah, mut'ah bererti seorang lelaki menikahi seorang wanita dengan pemberian sejumlah harta tertentu dalam waktu tertentu. Pernikahan ini yang akan berakhir sesuai dengan batas waktu je. Telah ditetapkan tanpa talak serta tanpa kewajipan memberi nafkah atau tempat tinggal, dan tanpa adanya saling mewarisi antara keduanya meninggal sebelum berakhirnya masa nikah mut'ah itu. Okey, seterusnya ialah orang yang berhak mendapatkan mut'ah. Yang pertama, apabila diceraikan selepas berlakunya persetubuhan. Yang kedua, isteri diceraikan sebelum disetubuhi dan mas kahwin pula tidak disebut semasa akad nikah. Okey, yang ketiga, jika isteri dihukumkan supaya dipisahkan dengan suaminya. Okey, seterusnya dalil mut'ah. Maksudnya, dan tidaklah kamu bersalah, iaitu dan kamu tidak menanggung bayaran mas kahwinnya jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh, iaitu bercampur dengannya mereka, atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Okay. Walaupun demikian, adalah kamu memberi mut'ah, pemberian sagu hati kepada mereka yang diceraikan itu. Okay. Iaitu suami yang senang, iaitu yang berduit lah maksudnya, yang mampu. Hendaklah pemberian sagu hati itu menurut ukuran kemampuannya sebagai pemberian, iaitu sagu hatilah menurut yang patut. Okay. Lagi menjadi satu kewajipan apabila atas orang-orang yang mahu berbuat demikian. Okey, seterusnya kadar mut'ah. Kedua-dua suami isteri boleh bersetuju dengan kadar tertentu atau sebaliknya. Mut'ah itu sah berdasarkan apa yang telah dipersetujui. Okey, kadar mut'ah juga yang digalakkan ialah tidak kurang daripada 30 dirham atau senilai dengannya dan tidak melebihi separuh daripada kadar mahar misil. Okey, seterusnya mahar menurut masyarakat Melayu. Pertama, masyarakat Melayu menganggap mahar sebagai tuntutan syarak yang bersendikan adat yang memainkan peranan yang sangat penting kerana ia menunjukkan kesungguhan bakal pengantin lelaki. Kemunculan istilah mas kahwin yang telah diguna pakai sejak turun-temurun adalah kerana amalan masyarakat terdahulu yang sinonim
memberikan emas sebagai mahar perkahwinan. Menurut Undang-Undang Keluarga Islam pula, mahar bermaksud sebagai satu pembayaran yang wajib dibayar pada di bawah hukum syarak, iaitu oleh suami kepada isteri sewaktu akad nikah. Okey. Mahar dalam konteks masyarakat Melayu sinonim dengan disebut sebagai mas kahwin, iaitu mahar lah. Mahar dalam tafsiran masyarakat Melayu pula adalah hadiah daripada seorang lelaki yang akan menikahi seorang perempuan, dan wang itu mestilah daripada wang pengantin lelaki itu sendiri. Dan mahar juga dianggap sebagai belanja tubuh yang ditetapkan mengikut kadar ketetapan negeri-negeri tersebut. Okey, seterusnya perbezaan antara mahar dan hantaran. Okey, mas kahwin. Mas kahwin iaitu mas kahwin wajib dalam segi syarak, iaitu mas kahwin hanya untuk isteri sahaja. Lepas tu, kadar setiap mas kahwin mengikut setiap negeri. Hantaran pula tidak wajib, hanya adat. Bukan milik isteri sepenuhnya, itu boleh dikongsi dengan keluarga. Okey. Kadar hantaran ditetapkan oleh keluarga pihak perempuan. Okey. Di sini nak bagi tahu mas kahwin ni ialah khas untuk isteri saja apabila telah diakad oleh lelaki kepada perempuan. Okey, sebulan-sebulan lah. Okey. Lepas tu kadar setiap mas kahwin mengikut setiap negeri. Berbeza dengan negeri-negeri yang lain. Ada sebagai contoh, mas kahwin ni telah ditetapkan juga oleh setiap-setiap negeri daripada Jabatan Agama negeri tersebut. Dan hantaran pula tidak wajib, hanya pada adat, bukan milik isteri sepenuhnya. Dan hantaran juga ni bukan untuk pada isteri sepenuhnya, malah keluarga pihak perempuan pun boleh juga guna duit hantaran tu, ataupun hantaran lah. Kadar hantaran ni yang ditetapkan oleh keluarga perempuan. Okey, hantaran juga bukan ialah satu ditetapkan. Macam keluarga saya yang telah kahwin, kakak, yang menentukan kadar hantaran ialah mak ayah saya, macam tu. Di sini kami ingin tunjuk beberapa buah video tentang pendapat orang luar tentang mahar. Okey, kita ada sediakan 3 soalan tentang 3 soalan untuk orang luar untuk jawab berkaitan tentang mahar. Mas kahwin. Yeah. Soalan yang pertama ialah, apa yang awak tahu, apa yang orang luar tahu tentang mahar ni? Let's go. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang awak tahu tentang mas kahwin? Okay, mas kahwin. Mas kahwin ni ialah sunnah dituntut. Okay, sunnah dituntut. Yang mana sunnah ni Rasulullah pun buat. Rasulullah menikah semua isteri baginda akan beri mas kahwin. Mas kahwin. Mas kahwin ni ialah hadiah. Hadiah daripada kita kepada sang isteri. Kan? Kata Nabi, berilah kamu mas kahwin walaupun dengan baju perang ataupun baju besi ataupun cincin besi. Yang baju besi ni Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menikah isteri Nabi Fatimah, yang beliau bagi cuma cuma baju besi. Tapi dah hadis Nabi bagi tahu, berilah mas kahwin walaupun dengan cincin besi. Nak bagi tahu mas kahwin ni penting kepada sang isteri. Tanda kita sonokkan dia. Itu mas kahwin. Hadiah. Kalau kita sonok mesti kita bagi hadiah kan? Mas kahwin tu hadiah. Okey.
Soalan yang kedua pula, apa pendapat awak, orang luar ni maksudnya, tentang mas kahwin yang telah ditetapkan oleh setiap negeri? Nanti Thank you guys. Kemudian soalan kedua, apa pendapat awak tentang mas kahwin yang telah ditetapkan oleh setiap negeri? Pendapat saya tentang mas kahwin yang ditetapkan oleh negeri sesuai dan betul. Okey, mas kahwin ni dalam Islam tak perlu pun banyak. Berilah semampunya, kan? Hadiah kita semampunya. Kalau kita bagikan mak ayah kita hadiah sekupang, tak layak. Mesti nak bagi RM1, RM2, RM10, RM20, RM100, RM200. Macam tu juga dengan nikah, kan? Jadi dengan nikah ni mas kahwinnya kebahagiaan kita tu bila ada orang datang menemani kita, jadi orang sisi kita, kan? Jadi kebahagiaan dia tu takkan kita nak bagi cuma cincin besi, kan? Jadi kita mesti bagi harga yang berpatutan. Jadi mas kahwin yang ditetapkan oleh negeri itu mas kahwin yang mampu dimiliki oleh setiap lelaki yang ada pada negeri tersebut. Okey, mas kahwin yang mampu dimiliki oleh setiap lelaki yang ada pada negeri tersebut. Contoh Selangor, Selangor RM200 mas kahwin dia yang ditetapkan. Takkan lelaki mampu 200 je, kan? Mesti lelaki tu bagi banyak. Cuma yang ditetapkan oleh negeri Selangor RM200. Jadi bila Tok Kadi tu sebut RM200, sebenarnya lelaki tu bukan RM200 je dia ada, lebih dia bagi. Cuma mas kahwin tu disebutkan tu supaya nak bagi tahu dekat orang yang lain juga, kalau nak nikah kena ada RM200. Macam tu, supaya orang yang lain tu dia tak sembarangan nikah sonok-sonok, ada duit lebih kurang je pergi, tak boleh macam tu. Jadi pendapat saya tentang mas kahwin yang ditetapkan oleh negeri itu berpatutan dan sesuai lah. Cuma ini secara kalau secara umum takkan seorang tu nak bagi cuma 200, kan? Mesti akan bagi lebih baik. Okey, yang ketiga pula, apa perbezaan mas kahwin dan hantaran? Subscribe bro. Okey, soalan ketiga, perbezaan antara mas kahwin dengan hantaran. Okey, mas kahwin ni perbezaan dia, kalau mas kahwin tu nanti waktu akad dia sebut, aku nikahkan dikau si fulan dengan si fulana, kan? Dengan mas kahwin sebanyak ataupun kalau Kelantan dengan mas kahwin tersebut. Okey. Kalau hantaran ni hantaran kita lah, kita bagi dekat sama ada dekat dia ataupun dekat keluarga dia. Tu perbezaan. Hantaran ni tak disebut, Hantaran ni dia tak sebut dalam akad. Akad tu yang disebut tu cuma mas kahwin. Okey. Selesai. Ini pendapat orang kedua tentang mas kahwin ataupun mahar. Ini kita orang tak dapat bagi video lah. Dia bagi daripada WhatsApp je. Kita orang screenshot. Okay, semua baca, amalkan dan sampaikan. Okey. Okay, stay tuned guys. Akhir sekali, kesimpulan. Kami berpendapat mas kahwin akan membawa perasaan redha oleh banyak pihak, termasuklah isteri dan keluarga masing-masing. Ini keluarga dua belah pihak lah, isteri dan lelaki dan perempuan. Iaitu ini melambangkan juga perbezaan yang ketara antara akad nikah Islam dengan yang lain. Semoga pencerahan yang dinyatakan itu menambahkan lagi ikatan kasih sayang, mawaddah dan rahmah antara pasangan suami isteri yang menatijahkan baiti jannati. Kami menutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maksudnya, wahai Tuhan kami, berilah kami peroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami, dan perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Terima kasih kepada
sahabat-sahabat Syafi'i, aku Akif dan Amirul Abdul Ghani. Semoga apa yang disampaikan kami ini menambah lagi sedikit pengetahuan dalam mas kahwin, hantaran ke, ataupun kes-kes penceraian. Apa-apa pun yang datang kebaikan tu daripada Allah SWT, yang daripada kurangnya daripada kami berempat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.